Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Selamat sejahtera. Tuan-tuan, tolong share, tolong like, tolong subscribe. Ini didedahkan oleh PAC, Jawatan Kuasa Kira-kira Wang Negara, bahawa kerajaan rugi 505 juta ataupun lebih setengah bilion ringgit akibat vaksin tamat tempoh, kata PAC. Jawatan Kuasa kira-kira mendapati ada beberapa kejanggalan dalam perolehan kerajaan semasa kemuncak pandemik COVID-19 dan menyebabkan kerugian wang besar wang pembayar cukai. Dalam laporan yang dikeluarkan hari ini, PAC menekankan tiada perjanjian kontrak untuk pembelian 136 mesin ventilator yang dibuat melalui syarikat gegasi farmasutikal tempatan. Keadaan itu, kata PAC, menyebabkan kerajaan terhalang daripada memulakan tindakan undang-undang dalam mendapatkan semula ganti rugi ekoran kerosakan terhadap 104 ventilator yang diterima pada 2020. PAC juga mendedahkan kerajaan mengalami kerugian 500 juta akibat menerima 8.5 juta vaksin yang telah tamat tempoh. Ia termasuk dos yang mencapai tempoh luput menjelang 1 Jun tahun ini. Menurut PAC, selain itu mereka menerima maklumat mengenai lebihan bekalan peralatan pelindungan PPE yang selain kira-kira 850,000 penutup booth bernilai hampir 1 juta ringgit yang akan mencapai tarikh luput menjelang akhir 2024. Menurut PAC, walaupun Pahaman Niaga tidak mempunyai pengalaman dan kepakaran dalam perolehan peralatan perubatan seperti ventilator, syarikat itu diarah membuat bayaran pendahuluan untuk alat bantuan pernafasan berikutan hubungan yang terjalin di antara KKM dan mereka. Ketiadaan perjanjian bertulis antara KKM dan juga Pahaman Niaga Logistics Sdn Bhd menyebabkan tiada pihak yang bertanggungjawab atas kegagalan 104 ventilator. Sehingga hari ini kekaburan pelaksanaan PLSB dalam isu ini menghalang kerajaan daripada memulakan proses tindakan undang-undang, kata laporan itu. Jawatan Kuasa itu juga mendapati wujud kenyataan bercanggah antara KKM dan PLSB berhubungan jaminan untuk 136 ventilator. Okey. Baik. Isunya yang saya bawa tempoh hari adalah berkenaan dengan perkara ini. Bagaimana? Okey, sebelum itu kita nak cerita dahulu. Yang seingat saya lah dahulu, mungkin lepas tu saya tak ada lagi lah kot. Seingat saya dahulu, KJ, ini tahun masa bila saya kerja, saya pernah pergi ke Pahaman Niaga. Kalau tersilap saya pada masa itu, Khairi Jamaluddin adalah salah seorang ahli lembaga pengarah Pahaman Niaga. Correct me if I'm wrong on this, KJ. You have to tell me whether this is a wrong fact atau tidak. Tapi KJ pernah menjadi ahli lembaga pengarah Pahaman Niaga. Baik. Mungkin selepas itu dia letak jawatan, I don't know lah. Dan tiba-tiba kemudian dia menjadi Menteri Mosti. Pada masa itu saya menimbulkan satu persoalan. Kenapa vaksin dibeli oleh Mosti dan bukan oleh Kementerian Kesihatan di bawah Adham Baba pada waktu itu? Timbul keraguan kepada saya bagaimana vaksin bernilai bilion ringgit dan vaksin bernilai bilion ringgit itu sendiri tidak melalui proses di dalam KKM, sebaliknya melalui proses di dalam Mosti. Apa yang Mosti tahu tentang vaksin? Apa yang Mosti tahu tentang pengurusan pembelian vaksin? Pada waktu itu saya persoalkan. Kemudian bila KJ berpindah di dalam kerajaan Ismail Sabri ke Kementerian Kesihatan Malaysia, vaksin itu pun follow di dalam KKM. Jadi persoalan saya timbulkan. So maksudnya tak ada masalah sebenarnya vaksin direct kepada KKM. Sebab KKM bukan kali pertama beli vaksin. Dia ada kepakaran, dia ada pengalaman, dia punya ventilator, dia punya apa orang kata peti sejuk beku dia yang memang untuk simpan vaksin, I think -70 macam tu. Dia dah ada kemudahan-kemudahan. Kenapa nak bagi kepada apa orang kata kepada Mosti untuk nak melaksanakan perkara tersebut? Seolah-olah they are trying to hide or play something dalam isu ini. Baik. Selepas itu, timbul pula isu vaksin yang telah dibeli sehingga mengakibatkan kerajaan rugi hampir setengah bilion dan 106 ventilator yang tak boleh berfungsi. Now, PAC timbulkan benda ini. Okey, KKM masalah ke, PLSB masalah ke, itu satu isu. Kenapa PAC tak nak wujudkan siapa yang luluskan perkara itu sewaktu pembelian tersebut, menteri mana? Iaitu KJ lah. Kita pun tahu perkara itu berlaku sewaktu zaman Khairi Jamaluddin. Takkan beli vaksin tak ada perancangan. Sehingga kan kes ini
apa orang kata PN17 Pharmanega diletakkan PN17, iaitu dia terpaksa dikeluarkan IT daripada bursa saham dalam disebabkan oleh isu ini. PN17 status. Pharmanega was classified as a PN17 company in February this year after posting a net loss of 664.39 million in the fourth quarter of year 2022. Pharmanega sampai kena macam tu. Apa itu PN17? Is a practice notice that issued by perusahaan saham in relation to listed issuer that are in financial distress. Maksudnya, dia ada masalah keuangan disebabkan oleh isu ini, tuan-tuan. Jadi, now timbul kita persoalan, kenapa menteri sebelum ini kita tak siasat? Itu soalan yang saya nak bawa. Yalah, mungkin saya akan bangkitkan lagi isu ini, tapi yalah, kita harap perkara ini nanti akan disiasat dengan lebih rapi oleh kerajaan, terutama menteri-menteri sebelum ini. Harap begitulah. Baik.